Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada puan. Sebelum saya start, ini saya memperkenalkan kumpulan saya. Nama saya Nadia Nabila binti Bakri, 0JDT 19F1082. Yang kedua adalah Nurul Hidayah binti Muhammad Sani. Nombor matrik dia adalah 01DDT 19F1104. Yang ketiga adalah Nur Alia binti Zainul. Nombor matrik dia adalah 01DDT 19F101089. Dan terakhir adalah Wan Aina Fakira binti Wan Helmi. Nombor matriknya adalah 01DDT 19F1141. Sekarang ini saya tunjukkan koding C++ saya untuk create the insert binary search tree. So, mula-mula kita letakkan hashtag include iOS string dan using name std. Ini kena ada untuk permulaan C++ lah. Kemudian saya declare struct node data berbentuk integer dan saya buat struct node pointer left dan pointer ke kanan. Kemudian saya create node struct node pointer new node integer item. Ini bermaksudnya node itu saya akan pointer kepada new node dan item dia mesti berbentuk integer. Kemudian struct node pointer temp bersamaan dengan struct node pointer malloc size of struct node. Maksudnya pointer temp ni apabila nak masukkan temp ni ke dalam node, kenalah size dia berbentuk integer dan 4 byte saja, tidak boleh melebihi 4 byte. Kemudian temp next data bersamaan dengan item. Maksudnya bila dia letak temp next to data, mestilah data selepas data tu mestilah berbentuk item. Maksudnya mestilah berbentuk integer. Kemudian temp left bersamaan dengan temp right bersamaan dengan null. Maksudnya apabila dia temp left dengan temp kanan ni mestilah bersamaan dengan null. Kemudian return temp. Kemudian ini adalah untuk coding insert node. Insert node struct node pointer insert struct node pointer new node integer data. Maksudnya node tu mestilah berbentuk integer. Kemudian return a new node if the tree is empty. Maksudnya if node bersamaan dengan null, kita return new node. Maksudnya kita masukkan new node iaitu data lah, masuk data barulah. And traverse to the right place and insert node. Maksudnya masuk data tempat yang betul. Maksudnya if data tu lagi kecil daripada node, data tu akan ke kiri, next to left. Maksudnya kita akan masuk data tu ke kiri. Else, if data tu lagi besar daripada node, data node tu akan pergi ke kanan. Maksudnya kita akan insert node tu ke kanan lah. Kemudian return node. Okey, yang selebihnya saya akan pass kepada Hidayah untuk memberikan penjelasan. Baiklah, seterusnya untuk display item, terdapat dua function yang kami guna, iaitu InOrder dan PreOrder Traverser function. Okey, jadi untuk display kedua-dua function tersebut dengan menggunakan cout dan memanggil kedua-dua function tersebutlah. Okey, InOrder root, PreOrder root. Kita akan panggil function di sini. Okey, jadi apabila dah panggil function tersebut, apa yang dipaparkan pertama sekali untuk InOrder Traverser. Okey, dia akan display left node. Okey, dia akan display left node, root node and then right node. Okey, lepas tu kita akan lihatlah. Okey, kita run. Okey, kita akan lihat output dia yang data-data tersebut disusun dengan teratur. Kiranya kalau dekat sini data yang kita letak berterabur. Tapi apabila kita dah buat in order, dia tersusun secara teratur daripada nilai value yang sikit, yang kecil ke yang besar. Okey, kiranya dia ikutlah in order left node, root node dan right node. Okey, dan seterusnya untuk pre-order pula, kita lihat di sini dia akan display
ikut root node dahulu, iaitu 8. Okay, di sini 8316. Okay, output dia. Kemudian baru diikuti dengan left node dan right node. Okay. Okay, left node daripada 4, 7, 10 dan 14. So, begitulah hasil dia, output dia. Jadi, itu sahaja soalan 1. Next. Untuk soalan nombor 2, iaitu saya akan terangkan macam mana berlakunya insertion sort ni dalam coding kita. So firstly, bila user masukkan nombor, dia akan sortkan lah one by one nombor yang user masukkan tu. So second, after tu dia akan susun lah ikut urutan and repeatedly. Maksudnya contohnya contohnya user masukkan nombor 4 nombor. So dia akan ikut urutan lah, mana paling kecil and sampailah ke besar. And dia akan ulang balik sampai tersusunnya nombor kecil tu kecil sehingga ke besar. Okay, thirdly is the lowest akan swipe to the left. Maksudnya dia akan susun nombor yang paling kecil ke kiri. And then dia akan susunlah sampailah ke besar, nombor besar di kanan. So dia akan repeat each time sampai dia jumpa first index tu. Maksudnya kalau first index tu contohnya nombor 8, tapi second index nombor 2. So dia akan repeat sampai nombor first index yang 8 tu jadi ke tempat dia yang bila kita dah susun tu. So saya akan terangkan, saya akan bagi contoh. Saya akan bagi contoh coding dulu. Saya akan okay, ini adalah coding dia. Okay, saya akan tunjuk dulu output dia. Saya akan tunjuk output dia dulu, and then baru saya akan terangkan dia punya coding. Saya pilih nombor 4 and then enter elemen lah 22 4. So okay, nampak tak saya dah masukkan 22, 4, 17 dan 55. So dia akan sortkan jadi dia akan susunkan jadi 4, 17, 22 dan 55. Dia ikut urutan lah daripada kecil ke besar. So tengok balik. Okay, enter the number of elements. So saya yang elements ni dekat A30 ni, saya limitkan dia nombor sampai 30 sahaja. Maksudnya 30 nombor je yang boleh masuk. Okay, tapi saya pilih contohnya nombor 4 lah. Saya ambil 4 nombor. So bila dah enter 4 nombor tu, dia suruh enter the elements kan, elemen yang ada dalam 4 nombor ni. So saya letaklah 22, 4, 17 dan 55. So okay, yang I ni maksudnya I ni saya masukkan dia untuk user punya number yang user nak masuk untuk elements dia 4. So number of elements. Kalau enter elements ni, ini adalah coding dia. Okay, untuk bahagian ni, ini adalah untuk gerakkan elemen ke hadapan. Maksudnya bila user dah enter number, dia akan susun nombor tu menjadi daripada kecil ke besar. So yang ni, ini pula dia jadikan masukkan elemen di tempat yang betul. Maksudnya dia akan user akan masukkan input kan. So nombor yang user masukkan tu, dia akan masukkan elemen di tempat yang betul. So yang ni adalah coding untuk sort list is as allows ni. Maksudnya dia akan sortkan lah
nombor daripada kecil hingga ke besar. So itu sahaja daripada saya. Kod bagi untuk selection menggunakan hashtag include iOS3 using namespace SVG, dan kami menggunakan voice value iaitu integer dan A, integer dan B. Ini bermaksud nilai A akan diswap ke nilai B, dan kami declare integer temp iaitu temp merujuk pada tempat, temp equal to A iaitu nilai A tempat nilai A disimpan. A equal to B makna nilai A akan sama dengan nilai B. B equal to temp iaitu nilai A yang akan diswap akan dimasukkan ke tempat penyimpanan bagi nilai B. Void display int array dan int size jika I sama dengan kosong. Jika I kami start daripada kosong, dia masuk, I akan size dia lebih kecil size dia, dan dia akan keluar cout array I. Dia akan display yang ini. Untuk void selection, sort iaitu proses di mana akan diswap nilai akan diswap, iaitu di mana dia akan tengok integer array dan integer size. Untuk ini kami declare integer I, J dengan I ni. J ni adalah nilai, I adalah nilai sebelum diswap, J adalah nilai selepas diswap. I ni ialah nilai minimum yang ada dalam array tersebut. Mana user masuk nilai yang paling besar. Jika I start pada kosong, I hendaklah kecil size dia. I ni equal to I. Dia akan cari minimum data bagi I. Dan juga for, jika for J equal to I tambah 1, ini adalah nilai bagi untuk kita swap dari nilai kecil ke besar, iaitu place it in correct position. J akan lebih kecil size dia. If array dalam kurungan J, array bagi J adalah lebih kecil daripada array I ni equal to J, maksudnya dia akan check dekat J dan mesti hendaklah kecil dengan data minimum dalam array tersebut. Dia akan swap array I dengan array I ni. int main, int n kami declarekan n sebagai integer iaitu nilai yang user akan masuk, dan program akan display enter the number of element, di mana user akan masukkan berapa elemen, iaitu string in n, integer array n, cout enter elemen, dan user akan masukkan elemen di dalam array. Jika integer I sama dengan kosong, I hendaklah kecil nilai dia daripada n, dan dia akan keluarkan elemen untuk array. Dia akan keluarkan cout array before sorting, iaitu dia akan displaykan balik nilai yang user masuk sebelum swap, dan cout selection sort array dengan n. Ini adalah selepas kita proses selection, iaitu cout array after sorting, iaitu dia akan display nilai array selepas di swap. Contoh, saya run kod ni. Contoh, saya masuk 6. Elemen yang saya masuk contohnya 23, 1, 6, 56, 43, 67. Di mana array before sorting dia akan displaykan nombor yang sebelum diswap, iaitu user masukkan sendiri. Seperti di contoh 23, 1, 6, 56, 43, 67.
Dan after set, program ini juga akan display nombor after set iaitu 1, 6, 23, 43, 5 dan 6, 7. Itu saja daripada kami. Terima kasih.